Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini kita cerita tentang produk-produk di pasaraya, khususnya pasaraya Ikhwan. Sekitar awal 1980-an, tepatnya pada 1983, 19 hingga 1985, Anjang belajar di Sekolah Tinggi Muar. Sekolah untuk orang tinggi je ni. Sekolah ni beraliran Inggeris yang terpahat di bangunan asal dia, iaitu didirikan pada tahun 1915. Lama tu, 1915. Tapi masa Anjang masuk tu dah jadi aliran Melayu lah. Setiap hari pergi sekolah naik bas kampung. Kami panggil bas syarikat, bas. Dari bas Muar tu ke sekolah, mendapak lah. Kadang-kadang dengan jiran Najib, nak pakai Zaid. Balik ke bus stand selalunya dengan kawan nama Masnawi. Sekarang kami dah tua lah semua, veteran lah. Petang-petang balik tu memang letih dan haus. Ketika tu di bus stand ada lah peniaga air tebu, soya, guna stall yang beroda 3 tu. Teringat juga nak minum air tu kan, dengan panas-panas kan. Air pula dijual dengan keturan-keturan ais, syok kita. Dia bila lagi soya campur cincau. Tapi bila kenangkan yang jual tu apek-apek, orang Cina kan, Anjang tak lalu nak beli. Ketika tu pun angin dakwah, kesedaran ni dah mula bertiup kan. Jadi hari ni ramai yang pengusaha soya dan cincau Melayu Islam. Dia bila beli air tebu, kalau produk berasaskan soya tu, kalau di mall geng-geng kita ni ada Abang Seri, Tino dan lain-lain. Di Kajang ni ada Haji Basir, Abang Rashid. Tapi soya yang Anjang minum ni hari ni ada gambar ni kan. Ni kedai kilang JSB di Muar. Wak Din yang buat. Wak Din ni buat tahu dan air soya sekali lah. Air soya sikit je lah. Sebenarnya umat Islam boleh berjaya jika ada kesedaran, kesungguhan dan pimpinan. Kalau ada kesedaran saja tanpa ada kesungguhan tak jadi. Kalau dah sedar, ada kesungguhan tapi tak ada pimpinan, tak akan bertahan. Mungkin berjaya tapi digoda oleh dunia, terus hilang dari perjuangan nak membela umat Islam dan ekonomi umat Islam ni. Ya Allah, jauhkanlah kami dari terpengaruh dengan hal-hal keduniaan yang boleh menjatuhkan dan merosakkan iman kami. Siapa yang ada kesedaran? Mereka yang belajar ilmu, sama ada di kuliah-kuliah rasmi atau tak rasmi, yang juga mungkin melihat atau mendengar, menonton di media-media sosial yang menyentuh tentang tuntutan fardu kifayah terhadap umat Islam, khususnya bab makan minum ni kan. Kerana ia membentuk darah daging kita, hati kita kan. Sabda Rasulullah dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, makanan yang haram, maka api neraka lebih utama untuk bakarnya. Tak takut ke kita kan? Rasulullah yang sebut tu. Jadi timbul kesedaran. Kesedaran ni pula ada macam dua bentuk lah. Yang pertama, sedar untuk diri sendiri dan keluarga, iaitu dia perlu mencari makanan yang benar-benar halal untuk dirinya dan keluarga. Lalu dia pun memikirkan macam mana nak dapatkan makanan halal untuk dirinya dan keluarga. Takat tu je lah dipikirkan diri dan keluarga dia. Ayat Quran berkata, ku anfusakum wa ahlikum nara kan. Biarlah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari bakaran api neraka. Yang kedua ialah orang yang menyedari dirinya tak selamat jika terlibat dengan makanan yang haram dan syubhat. Bukan itu saja, dia merasakan dalam masa yang sama, jika tidak diusahakan keperluan itu di tengah masyarakat, ia dikira berdosa kerana tidak membangunkan fardu kifayah. Dia lebih faham lah ni. Maka ia berpakat-pakat dan bekerjasama dengan mereka yang sama-sama cita-cita untuk membangunkan projek fardu kifayah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di tahun 2020 ni kita perlukan mereka yang ada kesedaran tahap kedua ni. Allah uji kita dengan COVID-19 ni antaranya agar kita bersatu padu, bekerjasama. Sebab tu JSB amat mengalu-alukan produk-produk Muslim. Sudah sampai masanya umat Islam berpakat-pakat mengeluarkan produk-produk Muslim yang sangat diperlukan di pasaran. Takkanlah selamanya kita hanya ingin jadi pengguna semata-mata. Bila kita nak jadi pengusaha dan pengeluar, kita kena sama-sama mengajak umat Islam ni berusaha mengeluarkan produk masing-masing untuk memenuhi keperluan kita bersama. Keperluan kita bersama ni, itu sebenarnya yang paling utama. Setakat ini GSBH hanya mampu mengeluarkan sendiri 500 produk, lebih kurang 500 produk. Sedangkan di pasar Ikhwan Sungai Buloh saja terdapat 16,000 item. Sebelum ni lah 16,000, ke sekarang mungkin lebih banyak kan. JSB hanya dapat sediakan 3.1% lah dari jumlah jenis barangan tersebut. 3.1% saja atau 500 item saja daripada 16,000 item tadi tu. Itu jenis item bukan dia punya kuantiti dia. Sudah pasti terdapat terlalu banyak lagi kelompongan di situ. Semua pembaca blog ni khasnya dan pelanggan pasaraya dan pasar mini Ikhwan, bolehlah kongsikan data apa produk yang diperlukan di pasar raya yang dia perlukan.
Kerana semua pasaraya yang diusahakan atas nama Islam ini, tanggungjawab kita bersama. Ia berkait dengan dosa, pahala, berkait dengan dunia akhirat kita. Semua kita khasnya yang ada peranan di tengah masyarakat bertanggungjawab mengajak lebih ramai umat kawan-kawan pengusaha mengeluarkan produk-produk yang diperlukan. Apakah kita nak biarkan kempen BMF kita tu sejuk atau sejuk beku? Kita nak BMF ni pun kena ada produk lah. Buy Muslim first katakan. Kita kena ada produk tu, kena ada. Nak beli macam mana? Produk tak ada. Ni untuk pengetahuan bersama, selain JSBH, ramai lagi rakan-rakan kita dari kalangan ahli perniagaan Islam yang mempunyai rangkaian masing-masing yang juga memerlukan produk Muslim. JSBH ini setakat ini sudah membuka 3 buah pasaraya dan 37 buah minimart ataupun Ikhwan Mart. Semua rangkaian ini memerlukan banyak produk lagi daripada hasil tangan orang Islam. Kalaulah masing-masing ambil tanggungjawab bersama, insya-Allah kita akan dapat segera memenuhi rak dan gondola di pasaraya dan pasar mini kita dengan barangan hasil tangan umat Islam yang halalan tayyiban dan bermutu serta kompetitif. Antara produk yang simple tapi sangat tidak mencukupi dalam pasaran ialah produk sejuk beku seperti fish ball, fish cake. Daripada hanya memberi pandangan atau menjadi pengguna tegar ke tegar. Setiap kita boleh juga ambil bahagian dalam memproduksi barang-barang halal yang berbagai ni. Ada peluang di sini kan. Malangnya tauge yang dikira sangat mudah lah mengusahakannya pun orang kita tak buat. JSBH adalah buat tauge tapi hanya boleh mengeluarkan dalam 2 tan sehari. Tak mampu menampung permintaan yang terlalu tinggi. Contoh lain ialah kebekalan ayam di pasaran. Sebagai permulaan, JSBH memelihara ayam dan membuat makanan ayam sendiri. Sebab makanan ayam di pasaran ada yang sangat-sangat diragukan lah kesuciannya. Poultry industry ni juga kena sangat dikuasai oleh kartel-kartel yang bukan Islam, sedangkan permintaan sangat banyak. Dan yang lebih penting ialah fardu kifayah. Allah akan persoalkan kenapa setiap kita ni Allah akan persoalkan setiap mukallaf mengapa dia tak dibangunkan. Poultry industry ni pula mesti dibuat dari A to Z untuk memecah monopoli dan memastikan ayam kita 100% halal. Kerana apa? Kerana maklumat yang sama-sama kita peroleh. Ada pengusaha bukan Muslim yang tidak jujur kerana hanya mengikuti prosedur untuk mendapatkan sijil halal sebelum memperolehi sijil halal tersebut. Tapi setelah memperolehinya, mereka langgar tata cara pemprosesan halal dengan sengaja. Malah ada yang memberi makan makanan yang jelas haram kepada ayam peliharaan mereka, lalu dipasarkan produk mereka sebagai ayam halal. Nyanyilah kita orang Islam kan. Sebab tu kita tak boleh jadi pengguna je, kena jadi pengusaha pengeluar juga. JSBH juga baru meneroka usaha di bidang nelayan, di bidang kapal ikan lah, untuk terus terjun betul, bukan terjun dalam laut, terjun dalam masuk sendiri menangkap ikan di laut dalam sebagai usaha memecahkan monopoli kapitalis. Hari ini sebenarnya tarikh 1 November ni, sebuah kapal nelayan JSBH bersama 2 bot pengiring ataupun 2 kapal kecil pengiring yang dipanggil kapal api-api mula merentas Laut Cina Selatan untuk kali pertamanya. Hasil laut sama ada ikan, udang, ketam dan sotong lebih teruk dikuasai oleh orang bukan Islam. Mereka mempunyai kapal-kapal pesisiran dan laut dalam, juga menjadi peraih-peraih besar di daratan. Ikan yang masih di perut kapal sebenarnya telah menjadi milik mereka sebelum sampai ke jeti nelayan lagi. Tak heranlah mereka ni mempunyai villa yang mewah, rumah agam di bandar-bandar yang tak jauh dari jeti punya perikanan. Sedangkan rumah-rumah nelayan kita ni kekal usang lebih puluhan tahun. Semoga Allah bantu usaha kita ni yang bukannya mudah sesimpel kita lontarkan komen-komen di media sosial, tak. Ia perlukan kesatuan hati, pengorbanan, komitmen, pimpinan yang berterusan dan yang paling utama pertolongan dari Allah SWT. Kalau umat Islam tidak buat sesuatu, tidak mustahil sedikit masa lagi semua makanan kita disiapkan oleh orang bukan Islam. Sangat-sangatlah satu kehinaan makanan kita dibuat oleh orang yang tak tahu syariat, orang yang tak kenal Tuhan, orang yang tak takut Tuhan. Kita lah kena usaha makanan kita sendiri kan. Nanti dia stop, contoh raya Cina je kita dah kalang kabut dah. Itulah penghinaan untuk kita. Walaupun kita sembayang. Sebab tu fardu kifayah kena bangunkan. Sebab tu kalau tidak kita ditimpa kehinaan.
Data tentang ketinggalan pengusaha dan pengeluar Muslim berbanding dengan bangsa lain di negara kita ni terlalu membimbangkan. Ia perlu tindak balas segera daripada kita. Bukan sedikit di kalangan kita ni yang sebenarnya mempunyai simpanan pribadi yang sepatutnya dikorbankan demi menjayakan cita-cita ni. Mana ada kejayaan tanpa pengorbanan? Juga mana ada kejayaan dengan hanya mengharapkan orang lain berbuat sedangkan kita berpeluk tubuh. Itulah sedikit perkongsian untuk kita sama-sama melihatlah kan apakah yang boleh diusahakan bersama oleh umat Islam demi membela nasib kita di dunia dan di hadapan Tuhan kelak di akhirat. Inilah masa untuk kita semua bertindak dan berbuat. Allah sebut dalam Quran, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat, menilai apa yang kamu kerjakan. Jadi disuruh kita beramal, kita berbuat, bukan kita hanya memberi komen ataupun memberi melontarkan tak puas hati ke, tak selesa dan sebagainya. Kita sama-sama berbuat. Jadi kalau adalah usaha-usaha dari semua pihak yang begini, InsyaAllah kan, InsyaAllah Tuhan yang akan membantunya nanti. Tuhan tahulah nak muliakan Islam yang menjaga hubungan dengan Allah dan sama manusia. Itu yang sebut dalam Quran, duribat alaihimudz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada kecuali mereka yang mengadakan hubungan dengan Allah dan mengadakan hubungan sesama manusia. Mengadakan hubungan dengan Allah tu lebih kepada persoalan fardu ain, rukun iman dan rukun Islam semua sekali itulah. Dan mengadakan hubungan sama manusia itulah persoalan-persoalan fardu kifayah, membangunkan pendidikan, ekonomi, takbiran, hiburan cara Islam dan seluruhnya. Jadi itu saja perkongsian dari Yang Jang petang ini. Hingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.